Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi tajuk bagi pentaksiran akhir HIS 3033 fi Munakahat bagi kumpulan kami adalah tajuk konsep rujuk yang mana membahaskan tentang isu pelaksanaan rujuk melalui sentuhan. Baik. Dalam isi kandungan ini, kami menerangkan ataupun menjelaskan tentang yang pertama adalah pengenalan yang mana merangkumi definisi, hukum dan syarat rujuk menurut Islam. Yang keduanya adalah kami menerangkan isu semasa dan pandangan ulama mengenai rujuk secara sentuhan. Yang ketiganya adalah penerangan sumber dan hukum serta hikmah bagi rujuk. Dan yang terakhir adalah penutup iaitu kesimpulan. Baik, dapat difahami bahawa pendefinisian rujuk ini adalah berasal daripada perkataan ataupun kalimah roja'a, yarji'u, ruja'an yang bermaksud kembali dan mengembalikan. Okey, menurut Al-Mahalli, rujuk ini adalah kembali ke dalam hubungan pernikahan dari perceraian yang bukan talak bain selama masa iddah. Okey, ini bermaksud kembalinya ke suami isteri ke dalam hubungan pernikahan setelah daripada cerai yang yang mana talak itu talak rajai, iaitu talak yang boleh dirujuk selama di dalam tempoh iddah. Manakala definisi menurut Abu Zahrah pula, definisi rujuk menurut beliau adalah rujuk ini sebagai melestarikan pernikahan di dalam masa iddah talak rajai, iaitu melestarikan pernikahan ini dapat disimpulkan sebagai membaik pulih hubungan suami isteri selama mana tempoh iddah itu, iaitu di dalam talak rajai, iaitu talak yang boleh dirujuk. Okey, seterusnya kita akan fahami pula definisi rujuk menurut 4 mazhab, iaitu yang pertama adalah mazhab Hanafiyah, yang mana golongan mazhab ini menjelaskan rujuk sebagai tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah, tetapi ianya hilang setelah habis tempoh iddah tersebut. Okey, yang keduanya pula adalah mazhab Malikiyah, yang mana mazhab ini mendefinisikan rujuk sebagai kembalinya isteri yang ditalak kerana takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali kembali dari talak bain. Okey, yang ketiganya pula adalah mazhab Syafi'iyah, yang mana golongan mazhab Syafi'i ini berpendapat rujuk sebagai kembalinya isteri ke dalam pernikahan setelah dijatuhi talak 1 ataupun talak 2 dalam tempoh iddah. Yang mana dalam tempoh tersebut isteri diharamkan berhubungan dengan suami sebagaimana hubungannya dengan orang lain, walaupun suami berhak merujuk walaupun dengan tanpa kerelaan isterinya. Ini kerana menurut mazhab Syafi'i mengembalikan hubungan suami isteri isteri itu ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna. Dan yang terakhir sekali adalah mazhab Hanabilah, iaitu Hambali. Mereka berpendapat rujuk itu adalah sebagai kembalinya isteri yang dijatuhi talak selain talak bain kepada suaminya tanpa akad, baik sama ada dengan perkataan maupun perbuatan, iaitu dengan bersetubuhlah dengan niat, baik sama ada dengan niat maupun tanpa niat. Okey, jadi seterusnya kita akan pergi pula kepada dasar hukum rujuk. Okey, yang mana jumhur ulama menjelaskan rujuk adalah hukumnya sunat. Hal ini kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, yang bermaksud talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf ataupun menceraikannya dengan cara yang lebih baik. Okey, dapat dilihat kalimah ataupun kata imsak yang diwarnakan dengan tanda merah itu adalah merujuk kepada kalimah kembali.
mengandungi makna kembalinya suami itu kepada isteri yang diceraikannya. Okey, jadi menurut Ibnu Rushd membahagikan hukum rujuk itu kepada dua, iaitu hukum rujuk pada talak raj'i dan juga pada talak bain. Okey, jadi kita akan pergi pula kepada syarat-syarat bagi rujuk, yang mana syarat-syarat bagi rujuk ini ada 3. Yang pertama adalah sirah ataupun lafaz, yang mana lafaz tersebut juga dibahagikan kepada 2, iaitu yang pertama secara terangan ataupun soreh, dan yang kedua adalah secara sindiran, yang mana dapat dilihat contoh secara terangannya seperti saya kembali kepada isteri saya ataupun saya rujuk padamu. Manakala contoh secara sindiran pula adalah seperti saya kawini engkau ataupun saya pegang engkau. Itu adalah merupakan contoh-contoh lafaz secara terangan dan juga secara sindiran. Okey, seterusnya ialah yang kedua, isteri ataupun perempuan yang dirujuk, yang mana perempuan yang dirujuk ini terbahagi pula kepada 4, yang mana yang pertama, perempuan itu adalah isteri yang sah dari laki-laki yang merujuknya. Yang kedua, isteri itu ataupun perempuan yang dirujuk itu mestilah isteri yang tertentu. Sebagai contoh, jika suami itu mengahwini isterinya lebih daripada seorang, iaitu 2, 3 atau 4 orang isteri, maka suami itu mesti menjelaskan isteri mana yang yang ingin dirujukinya. Okey, yang ketiga, talak itu mesti talak raj'i, iaitu talak raj'i ini bermaksud talak yang boleh dirujuk. Dan yang keempat adalah mesti terjadi sewaktu iddah ataupun dalam tempoh iddah tersebut. Okey, dan yang ketiganya adalah suami, yang mana suami tersebut dilakukannya atas kehendak sendiri dan bukan paksaan. Itu adalah merupakan syarat-syarat bagi rujuk. Isu semasa di Malaysia dan pandangan ulama mengenai isu rujuk melalui persentuhan. Jadi terdapat beberapa ulama yang membahaskan mengenai hukum rujuk melalui persentuhan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pandangan ulama mengenai hukum merujuk isteri melalui persentuhan. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pandangan ulama Imam Asy-Syafi'i. Para ulama Asy-Syafi'iyah, mereka telah berpendapat bahawa seorang suami yang ingin merujuk isterinya melalui persentuhan adalah tidak sah apabila dia mampu untuk melakukannya dengan lafaz rujuk. Contohnya, seorang suami menyetubuhi isterinya dalam tempoh iddah, maka tidak sah mana-mana perbuatan yang melibatkan persentuhan, berpelukan dan sebagainya. Di dalam kitab Fi Al-Manhaji, Imam Asy-Syafi'i juga telah mengatakan bahawa apabila seorang suami ingin merujuk kembali isterinya, perlulah dilakukan dengan ucapan seperti aku rujuk engkau kembali kepada perlindunganku dan juga akad nikahku. Dan juga sunat untuk mempunyai 2 orang saksi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asyhidu 'adlan minkum, yang bermaksud persaksikanlah 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Jadi Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa sah rujuk apabila seorang suami melakukannya dengan perkataan. Perkara ini juga telah disokong oleh Imam Nawawi yang mengatakan bahawa hukum seorang suami merujuk isterinya melalui persentuhan adalah tidak sah. Jadi, seperti mana seorang lelaki menyetubuhi isterinya semasa dalam tempoh iddah rujai. Jadi, perbuatan-perbuatan seperti mencium, menyentuh dan sebagainya tidak dikira sebagai rujuk. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan bahawa tidak sah rujuk melalui persentuhan, melainkan seorang suami melakukan dengan
ucapan. Kemudian, berdasarkan pandangan mazhab Hambali pula mengatakan bahawa terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahawa rujuk ini tidak sah melainkan dengan ucapan. Manakala pendapat yang kedua pula mengatakan bahawa rujuk ini berlaku dengan persetubuhan sama ada lelaki tersebut berniat ataupun tidak. Jadi, dalam mazhab Hambali ini mengatakan bahawa rujuk ini sah jika lelaki itu melakukan dengan perbuatan sama ada dia berniat ataupun tidak berniat untuk melakukannya. Seterusnya kita lihat pula pandangan ulama mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa hukum bagi seorang suami yang ingin merujuk isterinya melalui persentuhan adalah sah sama ada perbuatan tersebut dilakukan iaitu persetubuhan atau permulaan persetubuhan seperti sentuhan bersyahwat, ciuman, melihat kemaluan isteri dan sebagainya. Hal ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا yang bermaksud dan suami-suaminya berhak ke atasnya untuk merujukinya dengan masa yang menanti jika mereka iaitu para suami mengkehendaki islah. Jadi, berdasarkan ayat ini Imam Hanafi telah berijtihad mengatakan bahawa ayat ini masih disebut sebagai seorang suami kepada isterinya dan sudah jelaslah bahawa apabila dinamakan suami maka ia berhak ke atas isterinya. Jadi rujuk ini sah dilakukan dengan persentuhan atau perbuatan kerana ayat tersebut masih dikira sebagai suami. Okey, jadi pandangan ini juga telah disebut oleh kebanyakan para ulama tabi'in seperti Sa'ad ibnu Musayyab, Hasan al-Basri dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat pula pendapat mazhab Maliki. Okey, pada pendapat mazhab Maliki, rukun rujuk sama seperti yang disebutkan oleh mazhab Hambali, iaitu merujuk kepada sirah dan juga suami. Tetapi sirah di sini berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Mazhab Maliki berpendapat perkataan tersebut boleh dalam bentuk perkataan yang sharih, iaitu perkataan yang jelas seperti saya kembali kepada isteri saya, ataupun dalam bentuk kinayah ataupun kiasan sindiran, contohnya saya kahwin dengan engkau. Maka dalam isu rujuk melalui sentuhan ini, mazhab Hambali membolehkan untuk rujuk melalui perbuatan ataupun sentuhan, tetapi perlulah kepada dengan niat, disertai dengan niat rujuk. Namun apabila suami tersebut mencampuri isterinya tanpa ada niat rujuk, maka wanita tersebut tidak boleh kembali menjadi isterinya. Selain itu, percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hukuman ataupun denda yang akan dikenakan kepada suami tersebut. Maksudnya di sini, bagi pendapat mazhab Maliki, mereka bersetuju. Mereka bersetuju bahawa sah rujuk melalui sentuhan, tetapi mestilah kepada niat rujuk. Okey, seterusnya, bagi mazhab Maliki, penerimaan rujuk melalui cara ini adalah diterima, tetapi mereka sangat berhati-hati untuk mensabitkan hukum ini kerana melainkan perbuatan tersebut mempunyai niat. Jika ada niat, maka sahlah rujuk tersebut kerana berdasarkan kepada dalil hadis innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Okey, pendapat seterusnya Ibnu Hazim berkata dengan menyetubuhnya bukan bermaksud merujuknya. Sebelum lafaz rujuk itu diucapkan dan menghadirkan saksi serta bekas isteri diberitahu terlebih dahulu sebelum masa iddahnya telah habis. Menurut Ibnu Hazim, jika ia merujuk tanpa ada saksi, maka ia bukan disebut sebagai rujuk. Kerana apa?
berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Falaq ayat yang kedua, maksudnya apabila mereka telah mendekati akhir masa iddah, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik dan lepaskan mereka dengan baik dan berikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Selain daripada itu, Imam Ibnu Qudamah juga berpendapat sekiranya seorang lelaki itu mencium isterinya, iaitu dalam tempoh iddah, menyentuhnya dengan syahwat ataupun melihat kemaluan, maka pendapat yang dinaskan daripada Imam Ahmad adalah kesemuanya itu tidak dianggap sebagai rujuk. Maksudnya di sini Imam Ibnu Qudamah berpendapat jika rujuk melalui sentuhan sama ada melihat, menyentuhnya, tidak sah. Selain itu, menurut Ibn Hamid pula, beliau mempunyai 2 pendapat. Yang pertama adalah ia dianggap sebagai rujuk kerana perbuatan ini dianggap sebagai berseronok-seronok yang hanya diharuskan dalam perkahwinan sahaja. Maka terhasillah rujuk dari perbuatan bersentuhan dan sebagainya, sama seperti persetubuhan ataupun jima'. Okey, pendapat yang kedua menurut Ibnu Hamid menyatakan bahawa ia tidak dianggap sebagai rujuk kerana perbuatan tersebut sama ada bersentuhan dan sebagainya adalah perkara yang tidak ada kaitan dengan encam iddah dan juga mahar. Maka perbuatan tersebut tidak terhasillah rujuk. Okey, seterusnya yang terakhir adalah pendapat daripada Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Dr. Syekh Muhammad Az-Zuhaili mengatakan bahawa rujuk ni adalah salah satu lafaz yang sangat ringkas. Maka tidak sahlah rujuk itu melainkan dengan perkataan. Beliau juga mengatakan bahawa rujuk hendaklah melalui lafaz yang sharih, iaitu lafaz yang jelas dan ia tidak memerlukan kepada niat. Seperti ucapannya seperti aku rujuk kepada kamu ataupun lain-lain. Maksudnya di sini Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili mengatakan bahawa tidak sah rujuk selain daripada perkataan. Maksudnya perkataan mestilah disertakan dalam proses rujuk tersebut. Begitu juga beliau berkata dan haram istimta', iaitu bermesraan dengan wanita yang ditalak dengan talak raj'i melalui persetubuhan ataupun bersentuhan serta melihat ke arahnya walaupun tanpa syahwat. Hal ini kerana dia telah berpisah dengan suami. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan sumber-sumber, yakni dari mana datangnya pensyariatan rujuk dalam Islam, dan juga saya juga akan menerangkan tentang hikmah-hikmah pensyariatan rujuk yang telah ditetapkan menurut hukum syarak. Apa hikmah dia? Baik. Pertama sekali, tak lain tak bukan, sumber yang utama adalah berpandukan Al-Quran. Yang berpandukan Al-Quran, As-Sunnah, juga beberapa pandangan-pandangan imam-imam mujtahid. Bagi kita, Imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i saya akan kemukakan. Baik. Antara sumber yang pertama yang saya akan ambil adalah daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Ini ayat Al-Quran Al-Karim yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Yakni wanita-wanita yang diceraikan, wanita-wanita yang diceraikan itu, maka mereka mengurung diri mereka selama 3 kali suci. Salasata quru', yakni 3 kali suci. Surah Al-Baqarah. Baik, daripada ayat tersebut, dalam tempoh 3 kali suci tersebut, seorang suami, yakni suami kepada wanita yang menceraikan wanita tersebut itu, boleh untuk merujuk kembali isterinya yang telah diceraikan. Dia boleh merujuk kembali dalam tempoh iddah tersebut, ini 3 kali suci tersebut, dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Antaranya yang masyhur adalah melafazkan kata-kata aku rujuk kamu. Dan seterusnya dalil Al-Quran yang lain yang menyarankan berkenaan dengan rujuk ini
adalah kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 228, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Yakni suami-suami mereka berhak merujuk semula dengannya dalam tempoh masa iddah. Dalam tempoh masa iddah, yakni sekiranya mereka berkehendak kepada kebaikan. Ini kalau melalui ayat ini dapat kita fahami bahawa kalau suami tersebut mahu bersama dengan isteri dia kembali, mestilah merujuk isteri tersebut dalam tempoh iddah tersebut, dalam tempoh 3 kali suci tersebut. Itu pandangan daripada Al-Quran. Manakala dalam hadis Nabi SAW pula, ini ada satu kisah yang mana Nabi SAW pernah menceraikan isterinya. Ini isterinya bernama Hafsah. Ini kemudian Nabi SAW merujuk semula kepada isterinya, Ummul Mukminin Hafsah. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, yang mana Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqu Hafsatan summa raja'aha. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah, kemudian baginda merujuk kembali semula. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita isyarat, yakni dalam tempoh iddah tersebut boleh dirujuk kembali isteri. Pandangan Imam Syafi'i pula menyatakan bahawa tidak sah perbuatan rujuk seorang lelaki tersebut melainkan hanya dengan perkataan. Sekiranya dengan perbuatan seperti menyetubuhi isteri dalam tempoh iddah, kalau pandangan Imam Syafi'i mengatakan tidak dikira sebagai rujuk. Baik, itu antara sumber-sumber yang boleh kita dapati daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang berkenaan dengan rujuk. Baik, seterusnya saya terus kepada hikmah pensyariatan rujuk. Baik, kalau kita tengok syariat Islam ni syumul, merangkumi setiap kehidupan kita, dan kadang-kala diberikan kita peluang kedua setelah mana kita telah buat silap. Kalau kita tengok syariat Islam ada menunjukkan tunjuk ajar yang berhemah daripada syariat rujuk, sebab memberi peluang kepada dia untuk dia muhasabah diri. Ialah setelah mana dia menceraikan isteri dia, mungkin dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan hilang pertimbangan yang membawa kepada dia mentalakkan isteri dia. Lalu Islam meletakkan rujuk sebagai jalan penyelesaian, yakni setelah mana menyesal dengan perpisahan yang berlaku. Kemudian sekiranya suami memilih untuk mengekalkan ikatan, yakni mengekalkan ikatan perkahwinan kembali, maka dia boleh kembali kepada isterinya dengan rujuk supaya dapat menghalalkan kembali hubungan mereka. Dan rujuk itu mestilah dalam tempoh 3 kali suci, seperti mana yang telah ditetapkanlah. Dan hikmah yang seterusnya adalah memberi peluang kepada pasangan untuk baiki kembali hubungan suami isteri. Setelah sekian lama bergaduh, tak ada keserasian, maka mereka boleh kembali semula dan membina kehidupan baru. Selain dapat menyatu padukan semula ahli keluarga, ialah apabila kita berpisah, maka anak-anak juga akan terkena kesannya, yakni mereka kena berpisah dengan mak ataupun ayah, sama ada anak ikut ibu ataupun sama ada anak ikut ayah. Maka dengan merujuk kembali akan menyatu padukan semula keluarga. Seterusnya adalah dapat memperbaiki kesilapan atau kelemahan. Jadi suami isteri yang telah berpisah, mereka akan mudah untuk insaf dan akhirnya muhasabah diri. Setelah mana sedar akan kesilapan masing-masing, maka mereka pasti tidak akan mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan.
mereka akan cuba elakkan daripada perkara-perkara demikian supaya tidak berlaku lagi. Dan yang terakhir adalah memberikan ketenteraman jiwa. Jadi ialah tenteram jiwa suami dan isteri, sebab tidak ada dendam lagi di antara satu sama lain. Saling memaafkan antara satu sama lain. Jadi itulah hikmah disyariatkan rujuk, supaya ialah memberikan peluang kepada manusia untuk memperbetulkan kesilapan mereka. Setiap manusia buat salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'i at-tawwabun. Setiap anak Adam ni melakukan kesalahan. Sebaik-baik anak Adam yang melakukan kesalahan itu adalah yang bertaubat, yang banyak muhasabah diri, yang insaf dengan perbuatannya. Maka orang-orang itulah yang berjaya. Baik, secara kesimpulannya dapatlah kita fahami bahawa pensyariatan rujuk ni adalah satu alternatif yang Allah Taala telah syariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peluang kedua kepada kita untuk kita berubah. Setelah mana kita mungkin terlanjur mentalakkan isteri, maka diberikan peluang untuk kita merujuk kembali isteri kita. Tapi mestilah dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, juga mestilah melihat kepada pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama mazhab. Dan bagi kita ulama mazhab Syafi'i yang merujuk kepada mazhab Syafi'i. Jadi pastikan cara merujuk yang kita buat itu adalah menepati syariat Islam yang menjadi ikutan kita. Baik, secara keseluruhannya daripada penjelasan dan penghuraian itu tadi dapat disimpulkan bahawa di dalam isu rujuk melalui sentuhan ini ianya lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh berlaku rujuk dengan perbuatan semata-mata ataupun dengan persentuhan semata-mata. Hal ini kerana adanya syariat tentang rujuk merupakan satu petunjuk bahawa Islam mengkehendaki suatu perkahwinan itu berlangsung selamanya dan dengan lebih sempurna. Oleh itu, kita sebagai manusia hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kefahaman dalam beragama ataupun dalam isu-isu semasa yang melibatkan dan mengaitkan kehidupan kita agar dapat menjadikan kita sebagai seorang Muslim yang mendalami ilmu agama. Baik, jadi setakat itu sahaja daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.